أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari ulang kaji pada 14 Ramadan. Kita doakan Allah menerima amal kita. Kita sudah hampir di pertengahan Ramadan. Hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadhil Ustaz Fazrul sihat ya? Sihat alhamdulillah. Dah nak haf apa ni ya? Pertengahan pertengahan Ramadan. Masya-Allah, masya-Allah. Pejam celik Ustaz ya, dan kita harapkan amal kita diterima. Betul. Dan separuh masa kedua ni ini adalah masa untuk kita memecut ke hadapan untuk memastikan kita ingin mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hari ini mengulang kaji dengan ada tetamu istimewa Ustaz ya, tetamu istimewa di online kita. Ya betul. Seorang individu daripada mana Ustaz? Daripada Konnichiwa Jepun ya, daripada Jepang ya, yang berada di Indonesia. Betul, ya. Safas. Sebentar lagi kita akan berkenalan. Kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita ingin berkenalan dengan tetamu kita pada hari ini, Cik Kaiji Kadir Wada. Kaiji. Ya, Cik Kaiji. Assalamualaikum Cik Kaiji. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Masya-Allah. Ya, alhamdulillah kita dapat bersama ya, mendengar suara dan kita nak memerhati bagaimana ya. Apa khabar Cik Kaiji di mana sekarang ini? Sekarang di Tokyo. Di Tokyo. Oh. Okey. Oh, di Tokyo dan bertugas di Indonesia sebelum ini ataupun masih lagi? Sekarang sudah pindah ke Jepun. Ya. Tapi daripada tahun 2019 sampai 2020 saya bekerja di Indonesia. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Menarik Ustaz ya. Menarik. Maksudnya sekarang berada di Tokyo. Oh, arigatou gozaimasu. Ya, arigatou gozaimasu. Masya-Allah, subhanallah. Jadi teringin kita Ustaz Faz ya, sampai ke bumi matahari terbit ini. Betul, nak jejakkan kaki. Moga-moga satu hari nanti dapat bertemu dengan saudara ataupun kita boleh sebut Ustaz Kaiji insya-Allah taala. Insya-Allah. Subhanallah. Karena itu di luar musim sakura. Sekarangnya mekar. Betul. Mas menarik ya, Ustaz ya. Itu yang kita bunga pengalaman itu kita nak kena rebutlah Ustaz ya, satu hari nanti insya-Allah ya. Jadi terima kasih pada Cik Kaiji bersama pada hari ini. Dan untuk sesi ulang kaji pada hari ini kami ingin sama-sama membawa kepada Cik Kaiji dan juga semua penonton-penonton yang ada untuk kita melihat pada halaman 471 terlebih dahulu bagaimana kisah Nabi Yusuf ataupun nama Nabi Yusuf muncul kembali di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-34 halaman 471. Mari sama-sama kita baca dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi dan kita akan lihat apakah pelajarannya. Dan sudah tentu kita ingin juga mengetahui pengalaman Cik Kaiji yang sekarang ini berada di Tokyo, bagaimana pengalaman kembali kepada agama fitrah, kepada agama Islam ini sendiri, dan aktif menyampaikan mesej ini kepada orang-orang di Jepun dan juga di Indonesia. Kita baca ayat 34 bersama Ustaz Tarmizi.
Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul yang kita hormati sahabat kita saudara kita Encik Kaiji di Tokyo. Subhanallah, tak lupa pada ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga di 14 Ramadan ini kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya Cik Kaiji ya. Pagi-pagi ni biasalah. Kita nak moga-moga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus bersama mengimarahkan Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Kita nak mulakan bacaan kita di ayat yang ke-34 muka surat 471 memulakan bicara kita dalam sesi ulang kaji pada hari ini insya-Allah. Kita baca sama-sama insya-Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-34 yang menceritakan tentang bagaimana peristiwa rajulun mukmin, seorang individu yang beriman di kalangan pemimpin-pemimpin Firaun itu, yang menyatakan, mengingatkan kembali kepada sejarah bahawa Nabi Yusuf, Yusuf itu sebelum ini sudah membawakan bukti-bukti, dan apa yang berlaku ialah ada ramai di kalangan orang-orang yang ragu-ragu, dan sehingga kan Nabi Yusuf ini sudah pun pergi wafat. Ramai yang menyatakan bahawa tidak akan lagi dibangkitkan rasul seperti ini yang akan membawakan mesej untuk menuju kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sejarah Mesir di mana ketika dipimpin oleh Nabi Yusuf itu, sebenarnya Nabi Yusuf bukan sekadar memimpin bab keuangan tetapi juga membawakan bayinat, membawakan kebenaran, sehingga kan ia diingatkan kembali kepada pemimpin-pemimpin istana di Firaun itu, di kalangan tentera ataupun kuncu-kuncu Firaun Ustaz agar mereka jangan lupa sejarah bahawa kita pernah dipimpin oleh orang-orang yang ataupun oleh seorang pemimpin yang beriman. Bercakap tentang iman ini, kita ingin bersama dengan Encik Kaiji yang berada di Tokyo Ustaz Ya, subhanallah. Kita nak bertanya kepada Encik Kaiji, mungkin boleh ceritakan sejarah bagaimana Encik Kaiji daripada bumi matahari terbit bagaimana berkenalan dengan agama Islam dan akhirnya memilih untuk berada dalam agama fitrah ini. Silakan Encik Kaiji. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaiji. Sekarang jadi saya mau ceritakan perjalanan sampai masuk Islam. Ya. Okey, secara singkat ya. Waktu saya jumpa agama Islam itu pada tahun 2015. Berarti 7 tahun yang lalu. Saya belajar di Brunei Darussalam sebagai exchange student. Di mana tu? Brunei. Ya, di Brunei Darussalam. Masya-Allah. Sebelum saya ke Brunei, saya tidak ada pengetahuan benar terkait dengan agama Islam sama sekali.
I have no idea what is Islam before I went to the Brunei. Di Jepun, waktu itu setiap hari saya dengar berita jahat, the bad news tentang teroris dan ISIS di Timur Tengah. Tapi bila hidup dengan orang Muslim di Brunei, my idea, pikiran saya berubah. Setelah kembali ke Jepun, saya selalunya jumpa orang Muslim, seperti orang Indonesia, orang Malaysia, dan juga orang Brunei. Mereka hatinya tenang, kata yang baik, lakukan yang baik. Jadi saya inspired oleh pengalaman itu. Karena itu saya menjadi tertarik pada Islam sendiri dan mau tahu lebih dalam apa yang diajarkan di Islam. What's the teaching of Islam? I was really interested. Setelahnya saya selalunya ke masjid atau jumpa kawan Muslim untuk belajar Islam. Ya alhamdulillah dengan bantuan kawan-kawan saya, ya alhamdulillah pada tahun 2017 saya masuk ke Islam. InsyaAllah, terima kasih. Thank you very much to Encik Kaiji. Ya, terima kasih berkongsi pengalaman daripada 2015 berkenalan dengan Islam apabila sampai ke Brunei, Ustaz, ya, dan 2017 memilih jalan ini. 2 tahun itu adalah satu perjalanan yang pastinya menarik, ya, bersama dengan orang-orang Islam di Brunei, bersama dengan orang-orang Islam di Indonesia yang berada di Jepun ataupun orang-orang Malaysia. Ada tak berkenalan dengan orang Malaysia Muslim di Jepun, Encik Kaiji, sebelum masuk Islam? Sebenarnya saya tinggal bersama Okay. orang Malaysia. InsyaAllah. Dulu ya ada roommate. Ya, my Malaysian friends live in my house. So it InsyaAllah. was Ya, ini pengalaman yang menarik, ya. Rupanya rakan bilik, ya, maksudnya saya rumah itu adalah orang Malaysia sendiri. Dan ini adalah satu perkara yang amat menarik untuk kita ketahui, Ustaz, ya. Bagaimana sebenarnya bercampur di antara satu sama lain ini bila fitrah itu ada. Seperti mana rajulun mukmin itu walaupun bercampur dengan pemimpin-pemimpin Firaun, tapi kerana fitrahnya dia jaga, maka kekal. Dan seperti Encik Kaiji, mungkin Encik Kaiji boleh berkongsi, if you can share your background, ya, latar belakang, dan bila bercakap tentang orang-orang di Jepun, adakah Encik Kaiji cakap tadi bahawa ramai didedahkan dengan berita bad news, ya, berita tentang orang Islam jahat, teroris, ISIS dan sebagainya. Bagaimana, adakah ianya hanya pada orang tertentu sahaja, ya, kawasan Encik Kaiji, ataupun memang seluruh rakyat Jepun memang sukar mendapat idea tentang Islam yang sebenarnya ini? Sebenarnya sekarang banyak kesempatan, banyak peluang untuk belajar di luar negeri, atau banyak orang Malaysia, orang Indonesia, orang Muslim belajar di Jepun dan bekerja di Jepun. Jadi sekarang banyak kesempatan untuk berkomunikasi, to communicate with the Muslim. So generation, muda, young generation has a lot of opportunity to communicate with the Muslim. So now the young generation are, started to aware of, that Islam is just normal, normal religion. But generasi tua, the older generation, is still, close-minded. Yeah, so masih ada difficulties in terms of Islam or in terms of religion, because religion itself is, negative image or kind of taboo topic in Japan. Okay. Jadi bila Encik Kaiji memilih, Ustaz, ya, untuk mengkaji pasal Islam, bercampur dengan orang-orang Islam, tetapi bila sudah pastinya mengkaji disebabkan bukan semudah itu untuk beralih agama. Jadi dalam masa 2 tahun itu, 1-2 perkara yang menyentak ataupun mengejutkan, to struck yourself about Islam as a religion that you really, yang Encik Kaiji memang betul-betul suka dan akhirnya
yes, this is the way for me to return back, untuk kembali semula kepada fitrah Islam ini sendiri? Ya betul, apa namanya? Soalnya orang Jepun itu, I think semua punya fitrah. Tapi, nah masalahnya ini, orang Jepun itu hidup untuk bekerja. According, I think. But kalau baca Al-Quran, kita bekerja untuk hidup. Kan? Hidup itu paling penting. Tapi kalau di Jepun, semua bekerja dari pagi sampai malam. Jadi mereka sudah penat ya, capek. Terus yang nggak ada waktu mikir ya tentang kehidupan atau cita-cita, the dream atau the family. They just focusing on the working from the morning to the late night, midnight. So maybe they need some opportunity to know more about the life, to think about life. Yeah, then we can go back to Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ya, jadi itu antara perkara yang menarik perhatian Encik Haiji, Ustaz ya. Maksudnya ialah orang Jepun ni kuat bekerja, ya. Tetapi rupanya bila fokus kerja itu menyebabkan capek sebentar tadi ya, penat, kita rasa lelah, dan akhirnya bila bersama dengan Al-Quran ini kita dapat kefahaman tentang hidup yang lebih luas ya, dan itu yang menarik perhatian kepada Encik Haiji ini sendiri. Dan Encik Haiji, kita ingin pergi kepada halaman 472 di mana sebenarnya rajulun mukmin, seorang individu mukmin pada zaman Firaun ini, beliau bercakap ya, berhujah dengan orang-orang di sekitarnya pada ayat 41 dan ayat 42 yang kita nak baca. Kita nak ambil pelajaran, dan lebih daripada itu nanti kita ingin bertanya kepada Encik Haiji, apakah surah ataupun ayat dalam Al-Quran yang menjadi kegemaran, kesukaan, favorite Ustaz ya. Tapi kita baca dahulu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, saudara Cik Kaiji, khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak membaca ayat yang khususnya, ayat yang ke berapa tadi Ustaz Faz? 41 dan 42. 41 dan 42. Dan Cik Kaiji ya, dalam saya ada follow Instagram Cik Kaiji. Dalam Instagram Cik Kaiji Kaiji Super Kaiji ya, ataupun Kaiji ya. Ada satu post masjid Masjid Al-Nur, Masjid Al-Nur di Otaru. Nanti Otaru. Ya, maybe one day saya Safas kita semua dapat ziarah Masjid Al-Nur di Otaru insya-Allah. Okey. Jadi kita baca sekarang ayat 41 42 halaman yang ke-472 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 41 hingga 42 daripada halaman 472 ya, bagaimana rajul mukmin ini mengingatkan kepada kaumnya Ustaz ya, apa masalahnya, apa masalahnya, what's wrong, okey, ad'ukum ilan najah, iaitu aku ini mengajak kamu semua adalah kepada keselamatan, padahal kamu mengajak kepada nar, kepada neraka, dan aku mengajak kamu mengajak untuk kufur kepada Allah, syirik kepadanya tanpa ilmu, padahal aku mengajak kepada Al-Azizil Ghaffar, kepada yang Maha Perkasa, yang Maha Pengampun. Ini adalah satu peluang satu dialog keimanan daripada pemimpin ini, seorang rajul mukmin ini, kepada orang-orang di sekitar Firaun. Dan pada waktu ini kita faham bahawa sebenarnya atas dasar ilmu lah seseorang itu beriman, bukan atas dasar teka-teka ataupun hanya membuat telahan di dalam kehidupan, dalam beragama, dalam mendekatkan diri kepada Al-Azizil Ghaffar, kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha mengampunkan kesilapan-kesilapan kita. Jadi ini adalah pelajaran, dan kita dapat belajar banyak perkara daripada Encik Khaiji sebentar tadi. Kita sebentar lagi akan berehat. Kita akan mendengar selepas rehat nanti apakah surah yang diminati menjadi favorite kepada Encik Khaiji selepas 5 tahun Ustaz ya. 2017 kembali pada agama fitrah, dan sekarang ini 2022, 5 tahun bersama Islam. Bagaimana Encik Khaiji terus committed belajar dan juga bersama Al-Quran menyampaikannya, berkongsi aktiviti dakwah dengan masyarakat Jepun untuk sama-sama kita maklumi selepas ini. Jadi kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ramadan menjengah kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, dan 14 Ramadan. Bagi orang-orang yang benar-benar merindui kehadiran Ramadan, kan, kita pasti tak mahu, kalau boleh biarlah Ramadan itu kekal selama-lamanya, ataupun berjalan berterusan, bukan sebulan saja. Kenapa? Kerana penuhnya rahmat, barakah, kan, kurang marah, kurang cakap tak elok, kan, itu tenang aja, subhanallah. Itulah antara barakah berada di bulan Ramadan al-Mubarak, di samping banyaknya ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapatkan original daripada Mahir Zain. Kita nak bersama lagi dengan saudara kita Cik Khaiji Nun di Tokyo sana, subhanallah. Ada satu lagi gambar ni saya perhatikan Cik Khaiji dekat Nasir Al-Mulk Mosque. Ini saya tak sure dekat Japan ke atau dekat mana ni Cik Khaiji? Oh bukan, ni dekat luar negara Sorry? Ada satu picture Nasir Al-Mulk Mosque. Is that Japan? Ya, Jepun. Jepun. Oh, Jepun subhanallah InsyaAllah. Subhanallah. Jadi subhanallah, kita nak berkongsi Sekarang lah. banyak. Ya? Sekarang banyak masjid Jepun. Banyak masjid subhanallah. Berapa tu jumlah masjid di Jepun sekarang ni Cik Khaiji? Hampir 100. Wah, subhanallah. InsyaAllah. Jadi kalau kita berlibur itu amat seronok Ustaz ya. Suka kita insya-Allah. Mudah-mudahan nanti ada satu masa kan kita dapat menelusuri kan permata-permata ataupun cahaya nur masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu taala di bumi Jepun insya-Allah taala. Jadi boleh tak Encik Khaiji kongsikan dengan kami di antara surah-surah favorite surah-surah favorite
Cik Kaiji, barangkali di awal ketika bersama dengan Islam ataupun sehinggalah ke saat ini ada surah-surah yang menjadi kesukaan ataupun suka sangat dengan surah tersebut. Mungkin boleh kongsikan dengan kami, insya-Allah. My favorite surah yang paling suka itu surat Asy-Syarh. Asyarh, subhanallah. Ya, kalau baca surat ini, mungkin surat ini permudahkan jalan kita meskipun ada kesulitan, difficulties, hal-hal yang susah. Subhanallah. Karena kita percaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat atau berdoa only for Allah Subhanahu wa taala, He will answer to our ibadah. Right? Kita sebagai manusia, as human being, there is only little we can do to make it easy. Tapi kalau kita percaya Allah Subhanahu wa taala, put 100% trust to Allah Subhanahu wa taala, He will inshallah ease any difficulties or something heavy from us. That is why we need to bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Terus kita we have to keep our taqwa to Allah Subhanahu wa taala. Then Allah inshallah remove any difficulties, any burden, any hardship from us inshallah. So kalau saya sedih, kalau saya merasa berat, saya selalu baca surat ini. Masya Allah. Nanti saya jadi gembira, dimotivate motivate. Masya Allah. Subhanallah. Encik Kaiji, bila bercakap tentang surah Al-Syarh nanti mungkin Ustaz Tar boleh bacakan sebagai hadiah bersama kepada Encik Kaiji di Tokyo sana. Betul. Before being a Muslim, sebelum menjadi seorang Islam, ketika hidup di bumi Jepun, bagaimana Encik Kaiji kalau ada masalah, sedih ke sebelum masuk Islam itu, bagaimana selesaikan masalah ataupun cara melihat masalah dalam kehidupan sebelum masuk Islam? Silakan. Masuk Islam. Sebenarnya saya tidak boleh mencari jawaban untuk masalah-masalah saya punya. That's why I was really, bingung. I was so confused. If I had a problem, how we can improve or how we can overcome the problem? I have no answer. Tapi, alhamdulillah, setelah masuk ke Islam, kami sudah punya ini buku Al-Quran. Subhanallah. Semua jawabannya ditulis di Al-Quran. Insyaallah. Jadi alhamdulillah sekarang kalau ada masalah, ada problem, baca Quran. Terus semua jawabannya sudah ditulis. It's really easy and simple. Right. Tapi sebelum masuk ke Islam, saya tidak ada jawaban. Jadi saya bingung. I'm confused. What should I do? That's why sometimes orang Jepun bunuh diri kalau terlalu capek atau nggak bisa tak ada jawaban, tak ada solusi. Tujuan kehidupan. The purpose of life. Terima kasih. Tapi everything is written in this Quran. Terima kasih diucapkan pada Encik Kaiji menjelaskan sebagai sebenarnya penting Ustaz bagi kita yang sudah pun lahir dalam agama Islam. Quran ini memang berada di mana-mana sehingga kan kadang-kadang mungkin
kalau sedih ke tak sedih ke, tak tahu keliru ke tak keliru, tetapi bila Cik Khaiji perlu membuat pilihan ya untuk berada dalam agama Islam, sebenarnya ada apa yang istimewanya dengan Islam itu, rupa-rupanya jawapan kepada masalah-masalah yang ada itu memang benar ada dalam Quran. Dan surah Al-Insyirah sebentar tadi Ustaz ya, sebenarnya amat melegakan. Melegakan, rupanya bergantung kepada Allah itu adalah sebagai satu puncak yang dicari-cari oleh orang-orang di Jepun ya, seperti mana Encik Khaiji. Dan sebenarnya bukan sekadar orang di Jepun, orang di Malaysia yang sudah pun lahir dalam agama Islam, kalau ada masalah mesti nak kena cari juga sumber solusinya, iaitu kembali kepada puncanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak memang dia pun stres ya, makin lama makin kita lihat statistik di Malaysia ini orang yang terlibat dengan stres, yang bergaduh, yang lempang orang apa sebagainya itu meningkat, bertambah-tambah, dan kita perlukan Quran untuk dibaca, dijadikan sebagai panduan. Surah Al-Insyirah bersama dengan Ustaz Tarmizi untuk hadiah di tengah-tengah ini sebelum kita berakhir Ustaz ya, untuk Encik Khaiji di bumi Jepun. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Safas, Encik Khaiji, tetamu kita. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, mungkin sekejap lagi kalau ada masa lagi boleh Encik Khaiji kongsikan kepada kita macam sekarang ini dalam suasana tarawih ataupun berpuasa ini, bagaimana agaknya tarawih di Tokyo, suasananya, berapa rakaatnya, imamnya macam mana kan. Mungkin sekejap lagilah boleh Encik Khaiji share dengan kita insya-Allah. Surah Al-Insyirah halaman yang ke-596. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada surah Al-Insyirah, surah yang ke-94 Ustaz ya, yang menjadi surah favourite kepada Encik Khaiji di sana, di Jepun sana, di Tokyo, kerana ia adalah sebagai satu jawapan Ustaz ya, bahawa yang memudahkan hati kita yang sempit sebenarnya dalam hidup kita ini bukannya kerana pelbagai ujian yang melanda, tetapi kerana hati kita itu yang sempit, yang boleh dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyatakan Allah akan naikkan ya status nabi, dan juga Allah akan ingatkan, sebutkan nama nabi, sama juga kepada kita. Allah akan naikkan status kita, nama kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi setiap kesusahan ada kesenangan, bagi setiap kesusahan ada kesenangan. Dua kali Ustaz ya diulang Cik Khaiji ya. Mungkin Cik Khaiji bila melihat ayat ini suka disebabkan ia adalah satu pujukan ya, satu nasihat daripada Allah SWT untuk menguatkan kita bahawa sebenarnya for every difficulty ada paling kurang the minimum of two easy ya, dua kesenangan yang Allah sedang berikan, dan itu memberi kekuatan kepada Encik Khaiji, kepada orang-orang Islam yang memahami kepada surah ini. Jadi bila Encik Khaiji memahami tentang konsep ini, Encik Khaiji menyampaikan perkongsian dakwah dimaklumkan di Olive Young Muslim Tokyo dan juga Islam Zemi. Mungkin Encik Khaiji boleh kongsi sikit apa aktiviti dakwah perkongsian yang Encik Khaiji laksanakan dalam masa 5 tahun sudah kembali ke agama fitrah ini. Silakan. Okay, sekarang saya cuba berusaha menyebarkan ide Islam, idea of Islam. Tapi kalau orang Jepun dengar agama itu sendiri, respons mereka itu tidak baik.
Yeah, because religion topic is a kind of the taboo in Japan, taboo. So kita biasanya tidak cakap tentang agama sendiri. So our dawah is focusing on the, find Islam through activity and people. Sebenarnya saya juga sama waktu saya berkenal dengan Islam. Saya kenal Islam lewat orang Brunei. Bukannya saya kenal Islam dari agama Islam sendiri. Jadi saya first time saya jumpa Islam lewat kebaikan orang Brunei. So we make a community where Muslim and non-Muslim can join together. So now young generation di Jepun semakin tertarik kebudayaan negara asing juga, contohnya boleh belajar di negara asing, banyak orang Muslim ada di Jepun. Alhamdulillah, so now more and more chance to meet Islam or Muslim in Japan. So what we want to say is, the Japanese people know Islam through Muslim or through their deed or say. So we Muslims have to, do good behave, good word. Then they will see us. Then they will understand. They will get to know about Islam. Yeah, this is our idea of the activity for Dawah in Japan. Yeah. So thank you very much. Terima kasih diucapkan pada Encik Haiji. Talking about Muslim, Encik Haiji dan juga orang-orang Jepun mungkin awalnya tidak mahu bercakap tentang agama kerana ia adalah satu topik yang sensitif, tabu in Japan. Tetapi dalam masa yang sama, bila Encik Haiji cakap bahawa melihat kepada orang-orang Muslim di Brunei, di Indonesia, Malaysia, sebenarnya orang-orang di Malaysia pun selalu melihat bahawa orang-orang Jepun ini amat-amat bertamadun, amat baik akhlaknya. Kalau di stadium itu mereka akan kemaskan sampah-sampah yang ada ataupun cara menghormatinya itu amat-amat bagus, punctual, sentiasa tepati masa dalam berjanji. Kalau train itu mesti on time. Jadi dekat sudut mana sebenarnya yang diperhatikan oleh Encik Haiji dan orang-orang Jepun bila berinteraksi dengan orang Islam sebenarnya? Maybe orang Jepun sebenarnya punya good manner, and then maybe the kind of education. Okay. So we have that kind of common sense in Japan, but it's only manner. No, it's only about manner. Tapi yang penting itu dalam hati. Okay, got it. Kalau dalam hatinya kosong, nanti kehidupannya susah. Nah, it's the difference between Malaysia or and Japan. But even though we have a good behave, what's the important thing is niat. Intention. Yep. Why we have to do this? Because of Allah Subhanahu wa Taala. We Muslim have this kind of sense, this kind of the common sense. But in Japan, we don't have. So even though they have been good behave or punctual or jaga perjanjian, but this is a difference. I mean, we cannot see the inside of the heart. But this is the big difference. Niat and iman. Yes, this is tadi tentang niat ataupun iman tadi itu, ia adalah satu perkara yang amat berharga. Dan bila Encik Haiji sudah masuk ataupun berada dalam agama Islam, sudah dapat melihat perbezaan tersebut. Cuma bagi orang Jepun sebenarnya, bila mereka menepati masa, menghormati orang lain, menjaga kebersihan, sebenarnya niat mereka itu berdasarkan pengalaman Encik Haiji lah sebenarnya buat itu. Apa motivasinya berbanding kalau orang Islam buat ini kerana kita nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga yang buat kerana manusia, tapi sudah tentunya ajaran Al-Quran ini buat kerana Allah, no matter what, di mana sahaja. Kalau orang Jepun ini segala kebaikan yang ada itu
apa motivasinya sehingga dapat berakhlak dengan baik dan dikagumi sebahagian muslim juga sebenarnya? Motivasinya untuk the idea, the motivation is not to disturb other people. Okay. So in Japan, if we disturb other people, it's a kind of the shame. So shame is not good in Japan. So to avoid the shame, we do good. So we do good for other people, not for Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, itu adalah poin yang amat jelas sebenarnya dalam ayat 58 muka surat 473. Kita ingin membaca Ustaz ya. Sebenarnya bila jawapan diberikan oleh Encik Kaiji ini, dia membukalah perspektif bahawa sebenarnya ada sahaja orang yang berbuat baik kerana manusia, tak nak mengganggu manusia, tetapi lebih tinggi daripada itu ialah kerana kita tidak mahu mengganggu Allah. Ya, ataupun kita nak buat kerana Allah, kerana itulah punca Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, yang memberikan kepada kita, dan penghargaan daripada Allah itu sudah tentunya lebih besar berbanding dengan penghargaan manusia. Kadang-kadang kita buat baik Ustaz ya, ada orang tak cakap terima kasih, kita pun kecewa. Dan kita pun rasa saya nak stres, dan juga akhirnya ada yang sampai membunuh diri kan dalam satu rumah tangga. Ayat 58 untuk kita baca bersama, untuk kita memahami lebih lanjut lagi betapa permata yang hadir, iman yang hadir pada Encik Kaiji, pada kita semua sesuatu yang perlu diambil peringatan. Ayat 58 Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Encik Kaiji dari Jepun, dekat Tokyo sana. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak baca ayat yang seterusnya, ayat yang ke-58 di halaman 473. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-58. Dan orang yang buta tidak sama dengan orang yang melihat, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tidak sama dengan orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali pengajaran yang kamu ambil. Sebenarnya ayat ini Ustaz menceritakan tentang bagaimana Encik Kaiji menyatakan tadi, tak sama orang yang nampak daripada mata hati dengan yang kita nampak daripada mata kasar saja, ya, maksudnya dianggap sebagai buta. Disebabkan mata hati ini nampak niat penting. Niat dan juga buat purpose-nya kerana Allah penting. Kerana kalau buat kerana manusia, dia membutakan hati kita. Dan Allah menyatakan orang beriman beramal soleh ini tak sama dengan orang yang buat kejahatan. Kalau dalam buat baik di luar, tapi dalamnya juga buat kerana manusia, dia juga boleh membawa kepada keburukan, ya. Perkara inilah yang perlu ambil, bukan tazakkarun tapi tatazakkarun. Maksudnya kena extra effort untuk usaha yang lebih untuk mengambil pelajaran ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Encik Kaiji yang sama-sama sudi berkongsi pada hari ini. Saya terkesan dengan perkongsian Encik Kaiji sebentar tadi, bahawa buat kerana Allah ini adalah suatu perkara yang amazing, yang membawa ketenangan. Dan saya ucapkan terima kasih. Kita harap berjumpa lagi Encik Kaiji pada siri, pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Dan di hujung ini saya menjemput Ustaz Tarmizi untuk kita membacakan doa, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Faz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah,
Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami ya Allah, mak ayah mertua kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di pertengahan Ramadan ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah agar dikurniakan terus kesihatan buat kami ya Allah, agar dapat kami meneruskan baki-baki Ramadan ini dengan penuh ketakwaan kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allah ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, pertemukan kami dengan malam Al-Qadarmu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita dapat menghargai permata iman yang ada yang Allah bekalkan sebagaimana dikongsikan oleh Encik Kaiji Kadir Wada sebentar tadi, yang kita doakan kita dapat lagi terus menghargai iman dalam tabung gerakan Al-Quran, satu perjuangan ya. Encik Kaiji 5 tahun bersama dengan Islam berjuang, dan kita juga ingin berjuang dalam tabung gerakan Al-Quran ini untuk kita sebarkan. Kita yakin bahawa dengan aktiviti yang dilaksanakan ianya memberi kesan kepada masyarakat seluruh dunia insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, halaman baru esok, baca faham amal insya-Allah. Di bibir sentiasa